Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari ini kita berkumpul sebab kita dalam siri Al-Quran bercerita tentang Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam ada dua siri. Kita akan buat dua siri untuk Nabi Hud alaihi salam. Siri pertama adalah hari ini Hud al-Ad. Kita bercakap tentang Nabi Hud, Hud al-Ad. Kemudian kita bercakap tentang Nabi Hud juga kemarau Hud. Kemarau Hud ni kita akan bincang 2 minggu depan. Hari ini kita mula dengan Hud al-Ad. Hud al-Ad. Hud al-Ad kita mula dengan rujukan kisah Nabi Hud dalam Quran. Dalam Quran kisah Nabi Hud dan juga kaum Ad ini 11 tempat 11 kali dalam Quran. Bila saya sebut 11 tempat 11 kali, ini adalah tempat yang kisah Nabi Hud dan kisah kaum Ad diceritakan. Sekadar sebut nama saya tak senarai. Sebab kalau nak ikutkan sebut nama Ad dan juga Nabi Hud ni sebut nama banyak kali juga. Tapi kalau diceritakan, ini 11 tempat yang kisah Nabi Hud dan kaum Ad diceritakan dalam Quran. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, kita mula dengan ayat ni. Dalam surah Al-Mu'minun, ayat 31-32, Allah kata, Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami bangunkan sesudah mereka itu dalam surah Al-Mu'minun ayat ini, 31, adalah kaum Nuh. Dalam ayat ini, ayat 31 surah Al-Mu'minun, kami bangunkan sesudah mereka itu adalah kaum Nuh. Qarnan akharin. Satu generasi yang lain. Setelah kaum Nuh banjir berbagai, kaum Nuh pun selesai urusannya, Allah bangkitkan generasi yang lain selepas kaum Nuh. Fa arsalna fihim rasulan minhum. Dan kepada kaum yang baru ini selepas Nuh, Allah hantar rasul untuk kaum tersebut. Sama macam Allah hantar Nuh kepada kaum Nuh. Soalan dia, kaum mana? Siapa rasulnya? Maka kita bagi tahu dekat sini, wa ila adin aghahum huda. Kepada kaum Ad. Kaum selepas Nuh itu, kaum yang dibangunkan selepas kemusnahan kaum Nuh, kaum itu adalah kaum Ad. Wa ila adin aghahum huda. Kepada kaum Ad diutuskan saudara mereka Hud. Justru itu kita tahu bahawa Nabi Hud adalah berbangsa Ad. Orang Ad terima Nabi Hud saudara mereka. Justru itu Nabi Hud saudara sedarah daging mereka. Sebangsa dengan mereka, sekaum dengan kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad diutuskan saudara mereka Hud. Baik, siapa Nabi Hud? Jom kita semak silsilah keturunan Hud daripada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, dia ada 4 orang anak yang telah kita bincang. Anak yang keempat yang tak ada keturunan sebab ialah dia tak naik bahtera tersebut. Anak yang pertama, Sam, daripada keturunan Sam datang bangsa-bangsa yang kita panggil bangsa semantik. Ini bangsa-bangsa yang awal umat manusia. Daripada keturunan Sam datang bangsa semantik. Bangsa semantik ni tuan-tuan hari ini adalah orang Yahudi, bangsa semantik. Orang Arab adalah bangsa semantik. Orang Parsi adalah bangsa semantik. Secara ringkasnya orang-orang yang hari ini banyak homogeneous mereka duduk dekat Timur Tengah, mereka tu digelar sebagai bangsa semantik. Okey? Kemudian daripada keturunan Ham bin Nuh, anak kedua, datanglah bangsa-bangsa Afrika. Tak kisahlah bangsa Afrika jenis macam mana, tapi asalkan bangsa Afrika yang kulit gelap ni, mereka daripada keturunan Ham bin Nuh. Ham adalah bapa kepada bangsa Afrika. Dan juga kemudian anak ketiga Yafis. Yafis ini daripada keturunan ni datang orang-orang Eropah. Macam mana kita tahu? Satu, sebab ada diriwayatkan dalam hadis Tirmizi tentang ketiga-tiga nama ini dan mereka ni bangsa apa? Mereka ni bapa kepada bangsa apa? Maka fahamlah kita bahawa selepas banjir besar Nabi Nuh, Yafis, bapa bangsa Eropah akan bawa kaum kerabat dia berpindah ke sebelah Eropah. Ham akan berpindah ke sebelah Afrika dan Sam akan berpindah ke sebelah apa yang kita panggil hari ini Timur Tengah. Tapi tuan-tuan ingat, waktu mereka berpindah randah ni,
Waktu tu pelat bumi bukan macam peta hari ni. Tapi saya tak mau pergi kat situ. Yang saya nak pergi adalah fokus kepada kaum Ad dan Nabi Hud. So Nabi Hud itu adalah daripada keturunan Sam bin Nuh. Bererti Nabi Hud juga part of bangsa Semantik. Nabi Hud juga adalah part of bangsa Semantik. Bahkan dalam satu hadis Nabi, riwayat Tirmizi, Nabi bagi tahu kata ada 4 Nabi keturunan Arab yang asal. Ini kita bincang Arab yang asal, bapa-bapa kearaban. Ada 4 Nabi keturunan Arab yang asal, antaranya adalah Hud. Maka seperti mana kita sebut tadi, Nabi Hud adalah bangsa Semantik dan Nabi Muhammad memanggil dia adalah Arab yang asal. Nabi Hud adalah bapa-bapa kepada Arab yang asal. So Nabi Hud alaihi salam antara nabi-nabi Arab yang asal. Nabi Hud alaihi salam daripada keturunan Sam bin Nuh. Di mana? Surah Al-Ahqaf Allah bagi tahu wazkur akha 'adin iz anzara qaumahu bil al-ahqaf. Sebutkan tentang saudara kaum Ad. Saudara kaum Ad tu kita tahu Nabi Hud alaihi salam berdasarkan ayat sebelum tadi. Maka Allah kata dalam surah Al-Ahqaf sebut tentang saudara kaum Ad iaitu Nabi Hud alaihi salam iz anzara qaumahu bil al-ahqaf. So waktu Nabi Hud ini seru kaum dia, beri amaran kepada kaum dia di mana? Di Al-Ahqaf. Maka kita dapat satu maklumat lagi bahawa kaum Ad ini, Nabi Hud ini, tempat berlegar dan dakwah dia adalah di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf terjemah bahasa Melayu literal, tempat yang berbukit-bukit pasir. Berbukit-bukit pasir. Maka tuan-tuan, hari ini di mana Al-Ahqaf? Al-Ahqaf hari ini adalah di sekitar Oman dan juga di sekitar Yaman. Sekitar Oman dan sekitar Yaman. Al-Ahqaf. Peta tuan-tuan tengok di bawah. Maksudnya mereka golongan yang berada di bahagian selatan benua Arab hari ini. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat sedikit Google, tuan-tuan baca sedikit di internet, orang Eropah, pengkaji astrologis Eropah ni, mereka memanggil kaum Ad ini sebagai Atlantis. Tuan-tuan pernah dengar perkataan Atlantis kan? Atlantis, apa kononnya satu bandar yang tenggelam dalam laut, Atlantis. Arkeologis panggil dekat kaum Ad dan juga tempat Al-Ahqaf ni sebagai Atlantis. AD lah, Atlantis. Sebab apa? Sebab kemusnahan mereka nanti kota mereka berada bawah pasir. Allah tenggelamkan kota mereka berada di bawah pasir. Poin dia, sebab itu mereka dapat julukan Atlantis. Bukan Atlantis yang tu ini Atlantis. Okey, setakat kita tahu sekarang latar kaum Ad macam mana? Latar kaum Ad umat Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salam. Apa kita dah tahu? Pertama kita tahu bahawa kaum Ad adalah generasi pengganti. Pengganti terjemah bahasa Arab khalifah. Kaum Ad adalah pengganti khalifah selepas kaum Nuh alaihi salam. Justru itu kaum Ad adalah kaum utama sebab Allah highlight mereka sebagai khalifah, pengganti kepada kaum utama yang sebelum, iaitu Nabi Hud, Nabi Nuh alaihi salam. Seperti mana kaum sebelum Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh adalah kaum utama, maka pengganti untuk kaum utama itu adalah kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Ad adalah generasi pengganti khalifah selepas kaum Nuh. Nabi Hud yang diutuskan kepada kaum Ad, Nabi Hud itu adalah berbangsa Ad. Nabi Hud itu sendiri berbangsa Ad, dia diutuskan kepada kaum dia sendiri. Apa lagi yang kita dah tahu? Nabi Hud dan juga kaum Ad itu juga digelar sebagai Adul Ula. Kaum Ad yang terawal. Dengar statement ni. Ad juga digelar sebagai Adul Ula. Kaum Ad yang terawal. Sebab apa sebut kaum Ad yang terawal? Tuan-tuan, bila kita ada kaum Ad yang utama, yang pertama, mesti ada kaum Ad yang kedua. Bila kita sebut Ad yang kita nak bincang hari ini adalah Adul Ula, Ad yang terawal, maka mesti ada Ad yang terkemudian. Maka tuan-tuan, kaum Ad yang kita sedang bincang ni, ini adalah Adul Ula, Ad yang paling awal untuk generasi Ad.
Siapa Ad yang kedua? Siapakah Ad yang terkemudian? Itu kita bincang pada minggu yang lain. Tapi ringkas kata, tuan-tuan kena ingat, ini kaum Ad yang terawal. Mereka tinggal di mana? Tadi kita dah baca, mereka tinggal di kota Al-Ahqaf. Bukit pasir. By the way, dalam Quran ada surah Al-Ahqaf. Quran ada 4 muka surat surah Al-Ahqaf. Which is, mereka antara watak utama dalam surah Al-Ahqaf tersebut. Hari ini Al-Ahqaf di sekitar Yaman dan di sekitar Oman. Ada sisa-sisa peninggalan ketamadunan Ad di sekitar Yaman dan Oman hari ini. Kota Al-Ahqaf hari ini. Dan satu lagi perlu tuan-tuan ambil tahu tentang kaum Ad adalah, kaum Ad selaku kaum utama selepas kaum Nabi Nuh AS, mereka ada ciri yang penting pada diri mereka yang Allah bagi, iaitu ini. Kaum Ad, kalau tuan-tuan tengok gambar tersebut, hujung ini adalah manusia hari ini. Manusia hari ini ringkas kata adalah lingkungan 6 kaki tinggi. Manusia hari ini lebih kurang 6 kaki tinggi. Dalam sejarah manusia tuan-tuan, manusia generasi yang awal-awal dahulu, ada satu bangsa manusia yang tubuh mereka sangat sasa dan sangat gergasi, saya guna perkataan gergasi, iaitu bangsa Amalik. Bangsa Amalik ini adalah bangsa yang disebut dalam Quran dengan nama tersebut Amalik. Maaf, saya sebut Quran pula. Disebut dalam kitab-kitab sirah kita dengan nama bangsa Amalik. Bangsa Amalik. Ataupun dalam Bible ataupun dalam bahasa Inggeris dia sebut bangsa Goliath. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kisah Nabi Daud membunuh Jalut. David and Goliath. Tuan-tuan, Goliath itu bangsa Amalik. Yang mana mereka ada kelebihan bertubuh lebih sasa daripada orang lain. Lebih awal daripada bangsa Amalik, lebih awal daripada zaman Nabi Daud, bangsa Goliath tersebut, ada bangsa Ad ataupun dalam Bible sebut Nephilim. Bangsa Ad ataupun dalam Bible sebut Nephilim. Betul, mereka memang lebih sasa dan lebih gergasi daripada manusia hari ini. Dan itu tak pelik. Sebab apa tak pelik? Sebab mereka generasi awal manusia. Mereka bukannya generasi macam kita ramai-ramai bangsa ni, tak. Bangsa pun ada 5-6 bangsa je yang awal pada waktu tu. Dan bangsa Ad diberi kelebihan kekuatan tubuh badan mereka yang melampau tersebut Allah bagi. Mereka lebih sasa daripada orang lain dan lebih gergasi daripada orang lain. Dan itu satu nikmat yang Allah bagi dekat kaum Ad. Dan of course Nabi Hud juga mempunyai kehebatan ini. Mrs. Hud alaihi salam. Mrs. Hud alaihi salam. Tuan-tuan, Mrs. Nabi Hud alaihi salam mudah ya. Mrs. dia mudah. Seperti mana tuan-tuan tahu kelas yang lepas kita bincang tentang Mrs. Nuh alaihi salam. Sekarang tuan-tuan jom kita compare Mrs. Nuh dengan Mrs. Nabi Hud alaihi salam. Mrs. Hud, Allah kata, ya kaum i'budullah. Wahai kaum, abdikan diri kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Sebenarnya kalian kaum Ad, ya, Nabi Hud cakap dekat kaum Ad, ya kaum, wahai kaumku, wahai kaum Ad, i'budullah. Jomlah ramai-ramai kalian semua termasuk aku, kita abdikan diri kepada Allah. Ma lakum min ilah ghairuh. Sebenarnya kalian kaum Ad, sebenarnya aku, kita semua ni kaum Ad, malakum min ilahin ghairuh. Kalian semua tak ada sembahan lain melainkan hanya dia sahaja. Dia tu Allah. In antum illa muftarun. Dan kalian tak lain hanya mereka-reka. Muftarun, kalian mereka. Berarti tuan-tuan, dalam ayat ni kita tahu bahawa kaum Ad telah menyembah beberapa Tuhan. Sebab ayat ni Hud datang bagi tahu kat mereka, jangan sembah banyak Tuhan. Yang lain tu kalian reka. Berarti tuan-tuan, kaum Ad telah pun ulang balik apa yang nenek moyang mereka kafir dulu buat. Ingat, zaman Nabi Nuh AS, ayat copy paste sebiji. Ayat tuan-tuan baca ni, wahai kaum, abdikan diri kepada Allah, kalian tak ada sembah lain, melainkan hanya dia. Ayat tu Nuh dah sebut. Suatu kita bincang tentang Nabi Nuh AS, bunyi ayat dia sebiji macam tu. Allah copy paste balik ya, kemudian Nabi Hud cakap,
Nabi Hud cakap dekat audien yang lain. Nabi Nuh cakap ke audien yang lain. Nabi Nuh generasi yang berpuluh-puluh generasi sebelum Nabi Hud alaihi salam. Maka tahulah kita, setelah bergenerasi selepas Nuh alaihi salam, syaitan guna teknik yang sama, iblis guna jarum yang sama, akhirnya manusia mula pergi kepada syirik untuk kali yang sekian kalinya. Ingat tuan-tuan, awal kita bincang pasal Adam, iblis telah pun berjanji dengan Allah, bersumpah dengan Allah, itu benda besar dia nak buat. Iaitu dia nak make sure ramai anak Adam tak syukur, pergi kepada syirik. Dan tuan-tuan, syaitan, iblis berjaya pada zaman Nabi Nuh. Kemudian bila Allah clean slate zaman Nabi Nuh, sekali lagi iblis ulang dan berjaya pada zaman Nabi Hud alaihi salam. Maksudnya, zaman Nuh dia dah pergi guna jarum syirik ni, zaman Hud dia pergi guna jarum syirik ni, agak-agak tuan-tuan lah masa ke depan iblis akan bawa orang pergi ke situ lagi tak? Agak-agak. Orang buat. Of course dia. Of course dia. Hari ni kita hidup di masa depan kan? Hari ni kita lihat ada orang syirik kan? Betul. Saya nak tanya tuan-tuan. Kaum Ad zaman Nabi Nuh. Kaum Ad zaman Nabi Nuh, nenek moyang mereka yang 3-4 generasi lepas baik ke jahat? 3-4 generasi lepas. Ada baik, ada jahat. Yang baik, kenapa akak kata ada baik? Ataupun saya tukar soalan. Generasi 2-3 generasi di atas kaum Ad ini, mereka ramai baik ke ramai jahat? Ramai baik. Macam mana Kak Mariah tahu ramai baik? Sebab kan yang naik kapal tu yang semua yang Nabi Nuh selamat tu. Sebab 5-6 generasi kaum Ad yang atas kaum Ad adalah golongan-golongan yang naik kapal bersama Nuh alaihi salam. Meaning to say, maksudnya moyang korang buat keputusan yang betul. Moyang kalian ikut Nuh alaihi salam. Sekarang yang buat pangai jahat korang. Lepas 5 generasi, lepas 6 generasi, lepas 7 generasi. Kalau korang recall balik moyang kalian 5-6 generasi lepas, mereka sembah satu Tuhan. Mereka dah taubat daripada benda yang moyang mereka buat salah dulu. Dan sekarang kau ikut balik moyang-moyang yang buat salah tersebut. Maka Hud kata, wahai kaum, jomlah sembah balik Allah Ta'ala, tinggalkanlah balik benda-benda yang kalian reka ni. Dengar tuan-tuan, dengar statement tu, illa muftarun, tak lain cuma kalian reka. Sekarang dengar, agama boleh reka ke? Tuhan boleh reka ke? Jawab Azad tuan-tuan. Tak. Tak boleh. Agama bukan benda untuk direka. Kalau agama boleh reka, tak nama agama lah. Kalau agama boleh direka, benda tu bukan agama. Sebab tu tuan-tuan, agama penyembah berhala, saya masih ingat saya belajar sejarah masa tingkatan berapa tau? Saya belajar sejarah. Dalam buku sejarah kita diberitahu agama ada 2. Satu kita panggil agama wahyu, kedua agama buatan. Agama rekaan. Dan tuan-tuan, agama-agama musyrik, agama penyembah berhala, dia masuk kategori agama buatan. Ada satu orang mengasaskan agama tersebut. Dia agama buatan. Tuan-tuan, lawak tau bila kita kata dia agama buatan. Sebab bila kita kata dia agama buatan, actually kita baru saja declare bahawa dia bukan datang dari Tuhan. Satu sembahan. Sesuatu benda yang disembah, diangkat jadi Tuhan. Sesuatu benda yang diangkat jadi ilah. Jadi benda yang kita sembah. Tuan-tuan, tak boleh reka. Kalau boleh reka, berarti pada hari kita reka, baru benda itu jadi sembahan. Sebelum itu dia bukan sembahan. Pada hari kita reka, baru hari itu dia jadi Tuhan. Pada hari sebelum dia bukan Tuhan. Sebab hari itu baru kita reka. Nabi Hud kata, guys, please stop. Jangan reka. Jangan reka sembahan baru. Jangan reka Tuhan baru. Jangan reka amal ibadah baru. Jom patah balik mengabdikan diri kepada one God. Satu Tuhan. Tuan-tuan, ayat dalam agama, sesuatu benda yang direka ni adalah bid'ah. Tuan-tuan, bid'ah yang paling teruk adalah bid'ah yang membawa kepada syirik. Bid'ah yang paling teruk adalah bid'ah reka-rekaan yang membawa kepada syirik. Ada orang reka sampai reka Tuhan.
Ada orang reka sampai reka Tuhan baru, pengibadahan baru. Itu reka yang paling teruk, bid'ah yang paling teruk. Ayat ni Nabi Hud kata, wahai kaum, I'budullah, jomlah patah balik sembah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tak nak sembah lain melainkan hanya satu Tuhan tu saja. In antum illa muftarun. Yang lain-lain tu kalian tak lain cuma reka sahaja. Seterusnya, itu satu jenayah dia. Kaum Ad ni satu je kah jenayah dia? Maka tuan-tuan, apabila satu orang berani mereka-reka tentang Tuhan, mereka berani reka benda lain. Dengar statement saya elok. Sesiapa yang berani mereka-reka tentang Tuhan, of course mereka berani reka benda lain. Maka Nabi Hud bagi tahu, atabnuna bikulli ri'in ayatun ta'bathun. Sekarang Allah highlight pula jenayah kaum Ad yang lain. Ya, kalian sembah satu Tuhan, kalian sembah banyak Tuhan, syirik, itu benda besar. Sekarang Allah highlight benda besar lain yang kaum Ad buat. Allah kata, atabnuna bikullin ri'in ayatun ta'bathun. Allah record balik apa yang Hud cakap. Atabnuna bikulli ri'in ayatan tab'athun. Patutkah kalian bangunkan ri'in ayah, mercu tanda tinggi-tinggi di puncak-puncak tinggi, tab'athun saja suka-suka. Patutkah kalian buat mercu tanda dekat tempat tinggi-tinggi saja aja untuk suka-suka? Patutkah? Tuan-tuan boleh bagi contoh tak? Buat mercu tanda tempat tinggi-tinggi saja suka-suka. Boleh bagi contoh tak macam mana? Mercu tanda. Bush Dubai. Burj Al Khalifa. Yang tu hotel ke? Ada lah kerja dia. Menara apa? KLCC. Ha? Tugu menara. Tugu negara. Okey, kalau tuan kata KLCC, tuan-tuan KLCC adalah kerja dia bangunan pejabat. KL Tower, dah kerja dia bangunan pencawang telekomunikasi, ada kerja. Jadi Tuhan tak kisah. Elang dekat Langkawi. Poin dekat sini saya nak beritahu kata, Betul. keadaan yang begitu, bangunan tinggi-tinggi Tuhan tak marah. Tuhan bukan marah bangunan tinggi. Yang Tuhan marah, yang Nabi Hud recall dan sebut tegur kaum Ad adalah, kalian buat landmark, mercu tanda tinggi-tinggi saja suka-suka, tak ada sebab. Contohnya tuan-tuan tulis, this is art territory. Untuk apa? Saja. Ataupun tuan-tuan tulis logo satu Malaysia pula. Tuan tulis logo jata negara besar-besar. Besar mana? 18 km lebar dia. Letak kat mana? Letak kat gunung tinggi-tinggi. Untuk apa? Saja. Tadi akak sebut apa? Tugu Langkawi. Untuk apa? Saja nak bagi tahu kata kami Langkawi. Tugu Lang tu. Kalau tak ada jadi macam mana? Ada kurang kat mana-mana. Tempat tu nama bukan Langkawi ke kalau tak ada tugu tersebut. Apa fungsi tugu tu? Nak bagi tahu dekat kapal ke apa fungsi? Tak ada. Fungsinya untuk orang dekat gambar kan? Maksudnya, itu adalah antara mercu-mercu tanda yang saja buat suka-suka. Dan ingat tuan-tuan, mereka bukan buat tepi laut, mereka buat dekat puncak tinggi. Which is, tuan-tuan, buat satu landmark, of course, ambil modal. Mahal. Buat satu mercu tanda, of course, modal. Dan Allah sebut, di tempat tinggi-tinggi. Which is, memang kau sengaja nak show off dekat orang bahawa, well, Ad boleh buat benda ni tau. Korang tak boleh, Ad boleh buat. Sekarang Nabi Hud bagi tahu dekat kaum Ad, patut ke korang buat macam ni? Patut ke korang buat mercu-mercu tanda dekat tempat tinggi-tinggi saja suka-suka? Itu satu hal. Hal yang ketiga yang Nabi Hud tegur. Nabi Hud tanya, wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun? Patutkah kalian ambil masani', tembok-tembok besar, tembok-tembok kukuh? Tuan-tuan, ayat mudahnya tembok-tembok kukuh ni hartanah. Kalian buat istana besar-besar. Kalian beli sampai 80 kondo.
Tuan-tuan buat benteng-benteng kukuh. Dibangunkan. Untuk apa? La'allakum takhludun. Moga-moga kalian boleh kekal, hidup kekal. Tuan-tuan, kita pun tahu kalau kita ada 10 rumah, dia tak menyebabkan kita hidup kekal. Tuan-tuan pun tahu. Tapi tuan-tuan, apa motivasi satu orang? Dia beli sampai 10 rumah banglo. Apa motivasi dia? Kita saya. Ayat ni Allah tegur kaum Ad, patutkah kalian mengambil benteng-benteng besar, kota-kota hebat-hebat kalian bangunkan, rumah-rumah banglo agam besar-besar tersebut, untuk apa? Dengan harapan kalian boleh kekal. Soalan, macam mana bina bangunan tinggi-tinggi, ada harta tanah banyak-banyak, dianggap cara untuk hidup kekal? How? Macam mana? Membina legasi. Perkataan yang tepat, legasi. Tuan-tuan, kalau saya ada 1 juta rumah pun saya mati, tak 1 juta rumah pun saya mati. Tapi tuan-tuan, kalau saya ada 1 juta rumah, lepas saya mati, rumah tu akan dapat ke anak cucu saya, orang akan sebut semua ni usaha Tok Wan Nazar dulu. Saya meninggalkan legasi. Nama saya kekal disebut meskipun saya dah mati. Kaum Ad, sebahagian mereka suka untuk ada harta tanah yang banyak-banyak. Untuk apa? Saja nak hidup kekal. Saya tanya tuan-tuan, kalau dia ada 10 rumah, dia boleh duduk berapa rumah? Satu. One at a time. Kalau dia ada 80 kereta, dia boleh drive berapa kereta? Satu. Point dia kat sini, Tuhan bukan marah engkau ada 10 rumah. Tuhan bukan marah engkau ada 10 kereta. Tuhan marah engkau ada dan tak guna. Tak guna. Tema yang diulang-ulang dalam Quran adalah Tuhan tak marah orang kaya, orang kumpul harta. Tuhan marah bila dia kumpul, simpan dan simpan. Itu tema yang berulang-ulang dalam Quran. Dan perangai itu, kumpul harta just untuk show off, kumpul harta saja nak tunjuk kata, aku mampu untuk beli helikopter tu, meskipun baru 2 kali terbang ya. Kumpul harta sekadar nak buktikan bahawa aku mampu beli Lamborghini, walaupun hanya takik untuk ambil gambar saja, drive tak pun. Keadaan macam ni adalah orang yang kumpul hanya untuk buat legasi. Kononnya cara untuk mengkekalkan nama dia disebut-sebut. Allah kata, tak patut. Nabi Hud tegur kaum Ad, patutkah kalian ambil benteng-benteng kukuh ni hanya sebagai cara untuk kekal? Patutkah? 3. Yang keempat, Nabi Hud tegur kaum dia. Wa idza batashtum jabbarin. Patutkah bila kalian pukul kuat-kuat, kalian pukul dengan kasar. Tuan-tuan, kaum Ad seperti tuan-tuan tahu, mereka ni gergasi, mereka ni badan sasa. Bila badan sasa, kaum yang lain hidup sezaman dengan mereka pun besar juga, tapi taklah sasa macam kaum Ad. Kaum lain pun besar juga, gergasi juga. Tapi kaum lain tengok kaum Ad grown lah sebab gergasi. Maka sekarang orang ni tuan-tuan bila dia tough macam, dia sadar semacam ni, dia kadang-kadang bully orang lain. Kaum Ad, antara jenayah mereka yang Allah highlight, mereka bully orang. Nabi Hud kata, wajarkah kalian bila pukul orang, kalian pukul dengan kasar? Wajar ke? Pendek kata, kalian bully. Bagus ke korang ni? Korang dah ada, korang mampu untuk bermercu tanda di tempat tinggi-tinggi. Kalian mampu untuk kumpul harta tanah banyak-banyak. Orang yang sama bully orang susah. Orang yang sama bully geladangan. Orang yang sama bully orang lain yang tak mampu untuk ada mercu tanda. Orang yang sama bully orang lain. Kadang-kadang ada driver pun bayar minimum dia gaji. Padahal driver tu lah yang take care dia punya 10 kereta. Tuan-tuan, orang macam ni, bila mereka pukul dengan kasar. Pendek kata mereka bully. Soalan Nabi Hud AS, patutkah korang buat semua benda ni? Jenayah besar kaum Ad. 1, 2, 3. 1. Menyembah selain Allah. 2. Membina mercu tanda di setiap puncak di sekadar bersuka-suka. 3. Banyakkan aset yang kukuh sebagai cara hidup berkekalan.
4. Buli orang ramai. Mereka lain dengan berlaku kasar terhadap mereka. Okay. Sekarang saya tanya kawan-kawan di Zoom jawab, bagi tahu dekat saya, bina mercu tanda saja suka-suka. Dosa kecil ke dosa besar? Kau tak dosa? Dosa besar lah. Dosa besar lah, jenayah besar. Jenayah besar. Kumpul harta tak guna-guna supaya nama kita disebut-sebut. Dosa kecil, dosa besar kan biasa ya? Besar. Besar. Dan bully orang lain, tindas orang lain sebab well kita mampu untuk tindas orang. Dosa kecil, dosa besar. Berdosa besar. Kaum Ad musnah kerana keempat-empat jenayah ni. Yang nombor 1 tu saya tahu, ramai orang tahu. Of course syirik dosa besar. Tapi tuan-tuan, kaum Ad dia bukan isu syirik semata-mata. Kaum Ad dia ada isu yang lagi 3. Keempat-empat ni jenayah besar. Kaum Ad yang Nabi Hud tegur. Which is tuan-tuan, kalau kita compare dengan Nabi Nuh AS, kaum Nuh, Nabi Nuh hanya tegur nombor 1 je. Menyembah selain Allah. Nabi Nuh hanya tegur 1 sahaja untuk kaum Nuh. Menunjukkan bahawa kaum Nuh, masalah dia cuma 1, iaitu syirik. Masalah lain tak timbul lagi. Nanti tuan-tuan, generasi yang awal, seperti mana tuan-tuan tahu, makin lama kita makin berpengalaman. Makhluk macam tu. Makhluk yang berakal ni macam tu. Makin lama kita makin berpengalaman. Kita belajar daripada pengalaman lama. Tuan-tuan, setiap generasi lalu mati. Tapi siapa dia yang tak mati-mati daripada zaman Adam sampai sekarang? Siapa dia tuan-tuan? Iblis tak mati lagi. Dia belajar. Dia belajar kaedah nak sesatkan manusia. Zaman Adam, dia hanya berjaya pujuk, gigit buah. Zaman anak kepada Adam, 2 orang tu, dia boleh ajak orang ambil batu, pukul orang lah. Bunuh orang lah. Tu pun kononnya tak sengaja. Dia nampak dia makin upgrade. Zaman Nabi, tapi ingat, Habil dan Qabil tak syirik. Habil dan Qabil cuma isu bergaduh, isu pukul. Tak syirik pun. Zaman bawah lagi, dia pengalaman makin tambah, jarum dia makin banyak, dia dah mahir untuk membuatkan orang syirik. Zaman Nuh AS. Zaman Nuh selesai, Iblis yang sama, guna strategi sama, dia edit sana, dia edit sini sikit. Sampai zaman Hud, orang mula banyakkan harta untuk hidup kekal, orang mula bina mercu tanda saja suka-suka, ada orang mula bully orang lain. Semua orang yang sama buat. Tuan-tuan boleh bayang tak, nanti bila kita baca pasal kaum Samud, apa kaum Samud buat? Lebih lagi. Nanti bila kita baca pasal kaum Lut, apa kaum Lut buat? Lebih lagi. Nanti bila kita baca pasal Ibrahim, apa Ibrahim buat? Kaum Ibrahim buat? Lebih lagi. Why? Sebab syaitan makin lama dia makin improve. Dia ada jarum baru nak masuk. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sedar, semua jenayah lain yang berlaku itu semua bermula dengan syirik pada Allah Ta'ala. Bila ada orang mula menyembah kepada selain Allah, dia tak rasa bersalah untuk kumpul harta dan tindas orang lain. Dia tak rasa bersalah. Sebab siapa nak halang aku? Antara benda yang menghalang kita kumpul harta, bully orang lain, bina mercu tanda suka-suka ni, bakar duit macam tu sahaja, tak jaga hati perasaan orang lain ni, apa yang menghalang kita? One of the thing yang halang kita buat benda tu adalah kita percaya terhadap satu Tuhan. Kita hormat Tuhan tersebut. Kita tahu Tuhan tu larang. Itu antara penghalang kita daripada buat 3 jenayah lain tersebut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana yang Tuhan kamu buat dekat kaum Ad? Kaum Ad mana? Kita dah kenal. Tadi kita dah tahu. Kaum Ad mana kita tahu. Kaum Ad mana? Kaum Ad yang tadi 4 jenayah. Kita dah kenal. Soalan Allah, korang tahu tak 4 jenayah tu, apa Allah buat kat mereka kerana 4 jenayah tu? Korang tahu tak? Kita tahu tak? Iramazatil Imad, iaitu kaum Iram yang ada tiang-tiang seri yang tinggi-tinggi. Sekarang tuan-tuan, kaum Ad satu hal, tiba-tiba Allah sebut Iram. Kaum Ad juga dikenali sebagai kaum Iram. Pasal apa Iram? Lebih kurang macam ni tuan-tuan. Seperti mana orang Melayu ada banyak suku-suku Melayu, demikian juga kaum Ad ada banyak suku-suku Ad, dan suku yang paling
top sekali dalam rangkaian suku Ad ni adalah Iram. Maka Allah kata, kamu tengok tak apa Tuhan kamu buat dekat kaum Ad, iaitu kaum Iram yang ada imad, zatil imad, yang tiang seri mereka tinggi-tinggi tu. Tuan-tuan ingat, mereka bina banyak aset-aset. Allah highlight aset-aset mereka tu, tiang seri mereka tinggi-tinggi. Tiang seri, tiang utama. Bangunan-bangunan mereka tinggi-tinggi. Pasal apa kena highlight tinggi-tinggi tu? Sebab kaum Ad gergasi. Allah kata, geng-geng Iram yang ada tiang seri yang besar-besar tinggi-tinggi tu. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang mana bangunan dengan tiang seri hebat-hebat macam kaum Ad tu tak pernah dibangunkan, diciptakan di mana-mana negeri sebelum dan selepas kaum Ad. Tak ada. Maka sekarang kita nak discuss apa Tuhan buat dekat kaum Ad, kaum Iram yang ada bangunan hebat-hebat ni, ketamadunan yang hebat ni, setelah mereka abaikan 4 jenayah tadi. Mereka buat relax je. Maka Hud pun kata, wattaqu allazi ammaddakum bima ta'lamun. Guys, kawan-kawan, takwalah kalian kepada yang sediakan nikmat-nikmat yang telah kalian tahu betul. Ya, kalian ada 10 kereta. Takwa kepada Allah yang bagi 10 kereta tu. Ya, kalian boleh buat dan ada harta untuk bina mercutanda tempat tinggi-tinggi. Takwa kepada Allah yang beri nikmat itu. Ya, engkau boleh melancong seluruh dunia. Itu adalah nikmat Allah. Takwa kepada Allah yang bagi nikmat yang aku tak payah sebut. Korang pun tahu nikmat itu. Wattaqullazi amaddakum bima ta'lamun. Takwalah kepada Allah yang sediakan nikmat-nikmat yang kalian dah tahu tu. Amaddakum bi an'am wa banin wa jannatin wa uyun. Allah yang beri kepada kalian ternakan-ternakan banyak, bisnes korang tu. Wa banin, anak pinak kalian ramai. Pekerja-pekerja kalian ramai. Wa jannatin wa uyun, kebun-kebun kalian banyak. Pancaran mata air kalian hebat-hebat. Syukurlah pada Tuhan yang itu. Wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuh. Ingat sikit kaum Ad. Allah yang lantik kalian, jadikan kalian sebagai khalifah, pengganti selepas kaum Nuh. Kita semua, saya sebut kita tu zaman Ad. Kita semua ni, semua anak-anak Adam, semua anak-anak Nuh. Cucu-cicit Nuh, keturunan-keturunan Nuh. Kita semua. Tapi dalam ramai-ramai cucu-cicit orang-orang yang ada atas baturan Nuh itu, kalian, kita kaum Ad yang Allah lantik sebagai kaum utama. Khalifah, pengganti besar selepas kaum Nuh. Itu nikmat. Ingatlah, nikmat yang Allah beri banyak kepada kita. Allah yang lantik kita sebagai kaum utama, pengganti kaum Nuh. Wa zadakum fi khalqin bastatan. Dan ingat, nikmat yang besar Allah bagi, Allah tambah pula untuk kalian kaum Ad kekuatan tubuh berkali-kali ganda. Ya, mereka gergasi, mereka tubuh sasa. Orang lain ada tubuh kuat, kalian kaum Ad ditambah berkali-kali ganda. Bukan kalian reka, bukan kalian cuba, Allah yang bagi. Syukurlah kawan-kawan kaum Ad. Maka tuan-tuan, Allah highlight beberapa nikmat daripada Allah buat kaum Ad. Allah kata mereka ada kekuatan dan pengaruh dalam ekonomi. Allah kata mereka ada kekuatan dan pengaruh dalam ekonomi. Mereka ada kebun banyak, pancaran mata air, mereka ada anak pinak ramai, mereka ada pekerja banyak, tadi Allah sebut kan. Mereka ada kekuatan dan pengaruh dalam ekonomi. Ini cara orang kawal manusia. Dan kaum Ad diberi kelebihan ekonomi tersebut. Kaum Ad ada kekuatan dan pengaruh dalam politik. Tadi Allah sebut dah, mereka boleh pukul orang secara kasar. Mereka ada kekuatan politik sebab mereka adalah orang-orang yang pengganti kaum Nuh. Mereka ada kekuatan dalam bidang politik. Dan tadi Allah sebut kata mereka bina bangunan tinggi, ada tiang seri besar-besar. Kaum Ad ada kekuatan dalam seni bina. Poin dekat sini, kaum Ad ada A to Z. Dari segi nikmat dunia, Allah bagi terlalu banyak, berpusat pada satu kaum sahaja. So, Nabi Hud kata, takwa kepada Allah, Allah yang bagi semua ni dekat kalian. Ala ta'budu illa Allah. Macam mana cara takwa kepada Allah dalam kes ni? Macam mana cara takwa kepada Allah dalam kes kita nak syukur pada takwa kepada nikmat banyak ni? Ala ta'budu illa Allah. Cara takwa, cara syukurnya adalah janganlah sembah selain pada Allah. Itu cara syukur yang betul.
Cara syukur yang Iblis tak mau kita ikut adalah sembah satu Tuhan. Iblis nak buktikan kita tak syukur dengan cara sembah banyak Tuhan. Takwa dengan cara sembah satu Tuhan. Iblis tak mau kita takwa. Iblis nak kita kufur dengan sembah banyak Tuhan. Maka Hud kata, Tuhan yang bagi semua tadi dekat kita, ala ta'budu illa Allah. Kesimpulan aku nak ajak semua orang, jangan kalian abdikan diri melainkan hanya kepada Allah saja. Inni akhafu alaikum yawma azabin azim. Aku takut menimpa kalian hari siksaan yang besar itu. Aku dalam banyak-banyak benda yang duduk explain ke hampa, ajak hampa kepada Islam ni, sebab aku risau kena dekat kalian hari yang teruk tersebut. Hari yang siksaan besar tersebut. Tuan, beritahu saya Ustaz, kawan-kawan Zoom, aku takut menimpa kalian siksaan hari besar. Siksaan hari besar tu hari apa? Siksaan bila? Kiamat. Kiamat. Ya. Pembalasan. Selain kiamat, Pembalasan Allah pada dia. selain kiamat, Pembalasan. hukuman dekat Ada masyarakat. Tuan, Dahsyat. statement itu. Statement hukuman besar, siksaan dahsyat whatsoever bunyi lebih kurang macam itulah. Bila Quran tuan baca, aku takut kalian kena siksaan besar, siksaan dahsyat yang dah dekat, dah hampir berbagai tu, dia merujuk kepada dua. Nabi mana pun termasuk Nabi Muhammad, dia merujuk kepada dua. Satu, of course kiamat. Of course neraka. Of course akhirat. Tapi sebelum akhirat kiamat berbagai tu, ada siksaan yang Allah buat dekat dunia. Maka Nabi Hud kata, guys, dia bukan isu akhirat semata-mata. Isunya juga adalah aku takut menimpa kalian siksaan teruk yang akan datang dekat dunia. Dan of course dekat akhirat. Of course. Kawan, jangan sembah selain pada Allah. Aku takut dekat kiamat kena, dan sebelum kiamat dekat dunia pun kena. Dekat dunia pun kena. Jangan kalian abdikan diri melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sekarang saya tanya tuan-tuan. Ingat Nabi Hud punya ending conclusion, jangan abdikan diri kepada selain pada Allah. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Satu orang yang Muslim, dia sembahyang 5 waktu, dia puasa, dia keluar zakat, dia buatlah rukun iman tu. Dalam masa yang sama, Muslim tersebut, dia kumpul harta dan juga bina mercu tanda hanya untuk show off. Dia kumpul harta tak pakai-pakai sahaja. Dia sembahyang, tapi dia tindas orang gaji dia tindas dia punya driver, dia tindas pekerja bawahan dia pukul dengan kasar. Soalan saya, adakah Muslim yang macam ni dianggap mengabdikan diri kepada Allah? Tidak, Ustaz. Tidak. Ada ciri yang dia kurang mengabdikan diri pada Allah. Sebab ending conclusion Nabi Hud adalah, Nabi Hud highlight 4 jenayah, ending dia konklusi mudah, jom abdikan diri pada Allah sahaja. Sebab tuan-tuan, orang yang mengabdikan diri pada Allah sahaja, dulu sebelum dia mengabdikan diri pada Allah, dia kumpul harta makan seorang, dia tak kisah pun. Lepas baca ayat Allah, baru rasa bersalah tu muncul. Which is, rasa bersalah itu adalah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, Muslim dia bukan hanya sekadar 5 waktu solat. Jadi Muslim dia bukan hanya sekadar puasa Ramadan. Jadi Muslim lebih pada tu lagi. Bukti besar kita mengabdikan diri kepada Allah, antaranya kita tinggal semua benda yang Allah larang. Dan dalam surah ini, kisah Nabi Hud ni, kita tahu sekurang-kurangnya 4 benda Allah larang. Dan kalau kita sengaja tak tinggal 4 benda tersebut, setelah kita tadabbur surah ini ataupun tadabbur kisah Nabi Hud ini, sama macam Hud kata, aku takut menimpa kalian siksaan pada hari yang dahsyat tersebut. Berbalas hujah. Tadi, apa yang tuan-tuan dengar tadi adalah Nabi Hud sahaja yang bercakap, Nabi Hud sahaja yang menyampaikan hujah dan juga seruan dia kepada kaum dia. Soalannya, apa kaum dia jawab? Apa respon kaum dia? Maka topik seterusnya, berbalas hujah. Apa kaum dia jawab? Surah Al-Mu'minun, Allah beritahu, wa qala al-mala'u min qaumihi allazina kafaru. Para pembesar kaumnya yang allazina kafaru. Pembesar kaum kaum Hud, kaum Ad yang ingkar berkata, wa kazzabu bi liqa'il akhirah. Pembesar-pembesar yang mendustakan hari pertemuan dengan akhirat.
pertemuan dengan Allah, berkata, wa atrafnahum fil hayati dunya. Para pembesar yang kami mewahkan mereka dengan hidup dunia, jawab balik. So tuan-tuan, Allah highlight bahawa ada 3 ciri orang yang menjawab Nabi Hud AS. Dan 3 ciri ini, orang-orang ni lawan Nabi Hud AS. Siapa dia? Tuan-tuan, dekat depan. Ciri-ciri penentang Nabi Hud dan juga sahabat terang, ciri-ciri penentang Nabi mana pun diulang-ulang bahawa ciri mereka adalah satu, para pembesar. Para pembesar kau. Para pembesar antara orang yang paling tak puas hati lah ketika ditegur buat benda-benda ni. Sebab apa tuan-tuan? Yang bina mercu tanda tempat tinggi-tinggi bukan pakcik kedai makan tu. Yang bina mercu tanda tempat tinggi-tinggi adalah para pembesar. Siapa yang ada harta, ada kekuatan, boleh luluskan tanah, boleh luluskan projek, boleh panggil kontraktor untuk bina bangunan tinggi-tinggi, untuk bina harta kekayaan, lepas tu tindas orang tak ada apa? Para pembesar. Maka yang menjawab Nabi Hud adalah para pembesar kaum. Dan bila kita sebut para pembesar, dia merujuk kepada para pembesar agama dan para pembesar politik. Boleh bagi contoh para pembesar politik? Senang kot lah. Siapa dia? Para pembesar politik. Menteri. Betul? YB, betul? Besar sangat tu kecil sikit. Ustaz. Semua ni adalah para pembesar kaum. Ini adalah pembesar politik. Ya, mereka tak puas hati dengan seruan Hud AS dan Muhammad Nabi. Boleh bagi contoh para pembesar agama? Ustaz. Betul? Lama Mufti. Padri. Padri. Oh, saya kena sebut Jaiz tu sebab saya ada kat Kedah ni. Dulu duduk sebut Jaiz lah. Poin dia, para pembesar agama, Tok Imam Surau. Tu para pembesar agama, Tok Siap Surau. Tok Imam Masjid. Pengungsi surau juga. Semua ni adalah para pembesar agama. Maka sekarang tuan-tuan, siapa yang rasa mesej Hud ada masalah, pembesar politik rasa benda tu ada masalah, pembesar agama pun rasa ada masalah. Mereka anggap kata, so what Hud kalau kami mereka-reka Tuhan? So what? Apa masalah Hud kalau kami reka-reka peribadahan? Pembesar politik mungkin tak kisah kot, tapi pembesar agama kisah bahagian tu. Bila kita cakap pasal jangan bina bangunan tinggi, mercu tanda tak guna berbagai ni, pembesar agama mungkin tak kisah, pembesar politik pula kisah. Dan tuan-tuan, beritahu saya, kalaulah di tempat-tempat agama dibina tugu besar-besar mercu tanda, agak-agak muka siapa? Mesti muka pembesar agama. Bukan muka pakcik sapu sampah tu. Mesti muka AJK. Poin dia kat sini, para pembesar kaum yang tak puas hati terhadap Hud itu, pembesar politik dan juga pembesar agama. Itu satu hal. Hal yang kedua, siapa lagi yang Allah panggil penentang Hud? Ciri-ciri penentang Hud adalah golongan yang mendustakan pertemuan hari akhirat. Hud, kau cakap apa? Kau takut hari apa? Siksaan nak mai whatsoever? Kami tak percaya. Mereka tak setuju, tak percaya konsep pertemuan hari akhirat. Justru itu bila Hud cakap kata siksaan nak mai, hari yang agung, mahsyar, apa bagai ni, mereka menguak je pun. Sebab mereka mendustakan pertemuan hari akhirat. Dan yang ketiga, golongan yang diberi mewah dalam hidup dunia. Sebab tu tuan-tuan, dalam satu hadis Bukhari, Nabi Muhammad beritahu kata, kefakiran, fakir, hidup memang dhaif gila babi je. Fakir, dia memang membawa kepada kekufuran. Fakir bawa kepada kekufuran. Mewah juga membawa kepada kekufuran. Fakir, hidup memang tunggang langgang apa pun tak ada, membawa kepada kekufuran. Mewah melampau pun membawa kepada kekufuran. Nombor 3, diberi kemewahan dalam hidup dunia. Itu 3 ciri-ciri golongan yang menentang Hud alaihissalam. So apa para pembesar yang mendustakan hari akhirat yang diberi kemewahan hidup dunia dijawab? Mereka cakap, inna lanaraka fi safaha. Hud,
Kami betul-betul pandang engkau fi safahah, bodoh. Ustaz masjid pun cakap dekat Hud. Hud, siapa dia? Hud. Hud si bodoh tu. Hud, kami pandang engkau bodoh. Kami ada harta, kami nak bina bangunan tinggi. So what? Bukan kacau duit engkau pun. Bodoh lah kau ni. So what? Kalau kami nak mengabdikan diri kepada Tuhan baru. Tuhan kot, bukan kami sembah setan. Bodoh lah kau ni, tak faham usul fiqh. Sekali dia maki Ustaz Hud macam tu kan. Ni Ustaz Hud tu ada tauliah tu, cakap lebih-lebih tu. Mereka akan cakap macam tu. Bodoh. Kami betul-betul pandang engkau satu orang yang bodoh. Apa dia kau cakap kena raikan mereka dengan penuh kasih sayang. Babe, kita kuat. Siapa berani lawan kita? Terajanglah serang. Pasal apa kita nak berkasih sayang terhadap bangsa lain? Kita mesti mengangkatkan keadaan kita tu. Bangsa lain kita terajang selamba je. Bangsa kita jaga elok. Bodoh lah kau ni kalau tak ambil kesempatan macam tu. Inna lanaraka fi safahah. Kami pandang engkau betul-betul dalam bodoh. Wa inna lananzunnaka minal kazibin. Dan sorry to say lah, cakap direct to the point. Engkau ni Hud, kami pandang kau ni tipu ya. Kau cakap apa? Kau terima wahyu. Kau cakap kau siksaan nak datang. Kami tak percaya. Kami anggap kau dusta. Satu kau bodoh. Kedua kau dusta. Hud, kami nak bagi tahu kau bodoh. Kedua kau dusta. Pasal apa mulut mereka selamba je cakap macam tu tuan-tuan? Satu sebab mereka pembesar. Yang kedua sebab mereka tak percaya hari akhirat. Yang ketiga sebab mereka hidup dunia mewah. Sebab tu mulut insurans pun tak ada, takaful pun tak ada. Kami anggap engkau bodoh, kami anggap engkau pendusta. Hud jawab balik. Nabi Hud jawab, qala ya qaum, wahai kaum, laisa bisafahah. No, aku tak bodoh. Korang kata aku bodoh. No. Laisa bisafahah. No, aku sama sekali tak bodoh. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tapi sebaliknya, aku seorang rasul daripada Tuhan seluruh alam. No, aku boleh cakap tentang masa depan. Aku boleh sebut tentang siksaan kiamat datang berbagai ni. Bukan sebab aku bodoh, tapi sebab aku rasul. Utusan. Tukang sampai daripada Tuhan seluruh alam. Korang tak percaya kata Jibril mai jumpa aku? Korang tak percaya kata Allah turunkan wahyu? Korang tak percaya? Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku cuma menyampaikan mesej Tuhan, perutusan Tuhan aku kepada kalian. Semua yang kalian dengar bahawa tak boleh bina bangunan tinggi saja-saja, bina mercu tanda bagai-bagai ni, yang korang dengar tadi tu, itu bukan datang daripada Hud, bukan datang daripada aku. Tapi aku cuma sampaikan risalah, mesej dari Tuhan aku. Meaning to say, yang korang nak panggil bodoh, yang korang nak panggil dusta, bukan korang panggil kepada Hud. Korang sedang panggil kepada tukang pemberi utusan. Aku cuma tukang sampai, iaitu Tuhan aku, Allah. Wa ana lakum nasihun amin. Aku ni cuma pemberi nasihat. Amin, yang amanah. Tuan-tuan tahu kan Nabi Muhammad digelar Al-Amin. By the way, bukan Muhammad seorang. Nabi Hud juga adalah Al-Amin. Nabi Hud kata, aku cuma pemberi nasihat. Dan korang pun tahu, aku Al-Amin. Aku pemberi nasihat yang amanah. Aku pemberi nasihat yang jujur. Aku pemberi nasihat yang bertanggungjawab. Aku nasihat kalian. Aku bukan ambil kepentingan sendiri. Aku tahu apa dalam otak korang. Korang anggap aku ada kepentingan. Maka Nabi Hud sambung. Fattaqullaha wa ati'uni. Takwa kepada Allah, taat kepada aku. Takwa kepada Allah dengan cara taat kepada Rasul. Taat kepada aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Aku buat kerja ini, aku pesan dekat kalian supaya jangan bina bangunan tinggi-tinggi. Bukan sebab aku nak minta ganjaran daripada kalian. No. Bukan aku minta kalian jangan guna harta bina bangunan tinggi supaya duit bina harta tu bagi kat aku. No. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tak minta kalian beri ganjaran terhadap seruanku ini. Meaning to say, korang setuju ataupun tak setuju, kalian tak payah bayar pun. Kalian setuju kepada Hud atau tak setuju kepada Hud, kalian tak perlu bayar. Kalian setuju pun duit tu duit engkau. Kalian tak setuju pun duit tu duit engkau. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tak minta ganjaran daripada kalian terhadap seruanku ini. In ajri illa ala rabbil alamin. Urusan ganjaran, urusan Tuhan aku. Tanggungjawab ganjaran aku selaku utusan Tuhan aku. Bukan urusan korang. Aku tak minta. Setuju tak setuju, korang tak bayar aku.
Qalu, mereka jawab, "Lau syaa rabbuna la anzala al-malaikah." Hud, kau cakap apa? Tuhan hantar kau selaku utusan. Babe, lau syaa rabbuna la anzala malaikah. Kalau Tuhan nak hantar, confirm Tuhan hantar malaikat. Kalau Tuhan nak buat turun, Tuhan buat turun malaikat. Maksudnya apa tuan-tuan? Mereka tak setuju Rasul manusia. Mereka kata kalau Tuhan nak hantar Rasul, Tuhan mesti hantar Rasul dalam bentuk malaikat. Mereka anggap Nuh bukan Rasul, Nuh pula. Hud bukan Rasul sebab Hud manusia, bukan malaikat. Kalau Tuhan nak hantar, lau syaa rabbuna, kalau betul Tuhan nak hantar Rasul pun, la anzalal malaikah, mesti Tuhan bawa turun malaikat. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. So, oleh sebab engkau bukan malaikat, fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Justru itu whatsoever kau cakap, whatsoever kau bawa, kami tak percaya langsung. Kami ingkari. Soalan tuan-tuan. Mereka cakap kalau Tuhan nak turun Rasul, mesti Tuhan nak turun malaikat. Hujah tu kuat ke tak kuat? Kuat ke tak kuat? Kawan-kawan Zoom, kuat ke tak kuat hujah tu? Tak kuat. Sebab Kak Noli kata tak kuat? Betul? Sebab kalaupun malaikat datang, dia orang tetap akan buat juga. Pasal apa? Kok lah malaikat mai mereka tiba-tiba taat semacam? Ya, sebab mereka ni dah ego dah. Orang yang ego ni dia tak ada. Siapa pun cakap. Ada komentar lain tak? Agak-agak lah kalau malaikat yang datang, dia percaya tak? Tak percaya. Diorang tu dah sombong. Tak percaya sebab sombong. Ada komentar lain. Sebab bukan dari kalangan mereka. Malaikat makhluk berbeza. Sebab makhluk beza. kau malaikat. Okey, mungkin mereka cakap, kau bolehlah kau malaikat tak bina bangunan. Kami manusia kena bina. Lebih kurang macam tu lah. Bukan memang dah syirik. Sebab mereka dah syirik. Okey, fine. Saya tanya satu orang. Kak Mariah. Alamak. Ya. Okay, Kak Mariah. Ya. Kak Mariah pernah tengok kangaroo tak? Ada kat zoo lah. Okey, pernah. Maksudnya, kalau esok kangaroo datang, akak tahu kata tu kangaroo. Soalan saya, akak pernah tengok malaikat? Tak pernah. Kalau esok malaikat datang, malaikat tu kata, saya Rasul, tak ikut saya tak? Jawapan Kak Mariah. Yalah, kita tak percayalah sebab kita tak pernah tengok. Sebab akak tak pernah tengok. Orang kau tolak. Kau ingat kalau malaikat datang kau terima ke? Kau tak pernah tengok malaikat pun. Maksudnya apa tuan-tuan? Mereka kata kalau Tuhan buat turun malaikat, mesti kami ikut. Mohong. Malaikat muka macam mana pun kau tak nak jumpa. Dan tuan-tuan, ni nak beritahu. Kot sagi jin datang mengaku malaikat, ada kemungkinan tak? Ada. Ada kemungkinan alien datang mengaku malaikat? Ada. Kau orang tak kenal malaikat tu macam mana? Dan dalam surah Al-An'am Allah bagi tahu kalau malaikat turun, nescaya malaikat turun dalam rupa manusia. Sebab manusia tak boleh tahan melihat rupa sebenar malaikat. Manusia, mata kita whatsoever, tak tahan untuk melihat rupa sebenar malaikat. By the way tuan-tuan, Nabi Hud nampak tak malaikat? Beritahu saya. Nabi Hud nampak malaikat tak? Pernah jumpa malaikat tak? Tak. Tak pernah? Ya, dia pun manusia juga. Kan ada dalam bentuk manusia lah. Bukan dalam bentuk malaikat asal lah. Okey, saya minta soalan. Jibril. Jibril, terima kasih. Tuan-tuan, dia terima wahyu kan? Dia bukan terima wahyu tiba-tiba bangun tidur terima wahyu. Tukang bawa wahyu tu Jibril malaikat. Seperti mana Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat, demikian Nabi Hud dan juga nabi-nabi lain yang Allah sebut terima wahyu, mereka juga jumpa Jibril, jumpa malaikat, terima wahyu. Point dia kat sini, sebenarnya Tuhan buat turun dah pun malaikat. Tapi tuan-tuan, Tuhan buat turun malaikat bukan bagi semua orang. Kalau semua orang boleh jumpa malaikat jadi benda biasa. Tuan-tuan boleh pergi jumpa agung. No, tuan-tuan tak boleh jumpa agung. Kalau semua pakat boleh pergi jumpa agung jadi benda biasa. Maka sekarang Allah kata, actually malaikat turun. Malaikat jumpa Hud. Dan Hud tu jumpa korang. Nabi Muhammad, Hud kita tak tahu sebab Allah tak cerita. Tapi Nabi Muhammad bercerita dekat kita. Dalam Quran,
Allah bagi tahu dalam surah Al-Isra, Nabi Muhammad melihat Jibril dalam rupa yang sebenar 3 kali. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam rupa Jibril yang sebenar 3 kali. Kali pertama di Gua Hira, Iqra Bismi Rabbik tu. Kali kedua beberapa hari selepas Gua Hira, sebab Nabi Muhammad pergi cari mana dia malaikat, jumpa aku 3 hari lepas. Kali kedua menyebabkan turun surah Al-Mudaththir. Kali ketiga adalah pada malam Mi'raj ke langit. Pada malam Mi'raj ke langit tersebut, Nabi Muhammad duduk di atas sayap Jibril, naik ke langit. Poin dia, Nabi Muhammad melihat Jibril dalam rupa sebenar 3 kali. Nabi Muhammad bagi tahu di Gua Hira masa aku jumpa Jibril tu, Jibril bercakap, berdesing telinga aku dengar. Sebab tu rupa sebenar Jibril. Bunyi macam loceng. Aku tak boleh tahan untuk dengar. Tu Nabi Muhammad dengar jumpa Jibril dalam rupa sebenar. So agak-agak lah kalau mamat-mamat ni jumpa malaikat dalam rupa sebenar, dia ikut lah. Boleh tahan ke? Tak tahan. Tahan. Sebab tu tuan-tuan, kalau malaikat turun, confirm kami ikut alasan. Alasan. Lagi satu saya nak tanya tuan-tuan. Ni Kak Nazlah. Saya tanya Kak Nazlah. Kak Nazlah pernah beli barang daripada Shopee kan? Ada. Soalan, ada beza ke pos laju hantar barang tu dengan JNT hantar barang tu dengan DHL hantar barang tu? Ada beza ke? Ada. Ada? Barang tu lah juga ke? Oh, barang. Barang tu lah juga. Cara sampai, cara lain. Individu tukang sampai sahaja lain. Barang tu lah juga. Meaning to say, kalau Allah kata jangan sembah Allah, jangan sembah selain Allah, Allah hantar malaikat pun itulah kau kena buat. Allah hantar manusia pun itulah kau kena buat. Apa kau buat alasan tak mau buat arahan hanya kerana tukang sampai? Apa punya alasan? Maka sekarang tuan-tuan, ayat seterusnya Nabi Hud jawab, mereka jawab kepada Hud, "Lau syaa rabbuna," kalau Tuhan kami nak, "la anzalal malaikah," confirm malaikat yang turun. "Fa inna bima ursiltum bihi kafirun." Justru itu kami ingkar terhadap whatsoever yang kamu Hud bawa kepada kami. Sebab kau, manusia, kau bukan malaikat. Hud jawab. Hud pun tanya, "Awa ajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum?" Kalian rasa takjub ke? Hairan ke? Kalian rasa hairan ke bahawa peringatan datang daripada Tuhan kalian kepada kalian melalui seorang lelaki dari kalangan kalian sendiri? Kalian rasa pelik ke? Kalian rasa hairan ke? Apa yang nak dihairankan? Sekarang tuan-tuan, yang mana lebih hairan? Tuhan hantar malaikat bagi amaran dekat kita dengan Allah hantar manusia bagi amaran dekat kita? Of course Tuhan hantar malaikat lebih menghairankan. Kalau korang jumpa manusia yang bercakap on behalf Tuhan pelik, ketahuilah kalian jumpa malaikat yang bercakap on behalf Tuhan, itu lebih hairan, itu lebih pelik. Kalau kalian tak boleh nak hadam konsep Rasul dari kalangan manusia, korang ingat korang boleh hadam Rasul dari kalangan malaikat? Kalian rasa pelik ke? Peringatan datang dari Tuhan kepada kalian melalui seorang lelaki dari kalangan kalian sendiri. Korang rasa pelik? Yang mana lelaki itu liyunzirukum, beri peringatan kepada kalian. Kalian rasa pelik? Mereka jawab, "Ma haza illa basyarun mislukum." Kawan-kawan, "Ma haza illa basyarun mislukum." Laki ini tak lain cuma lelaki yang sama macam kalian. Tuan-tuan, mereka sebut lelaki ini Hud adalah lelaki yang tak lain cuma sama macam kalian. Tuan-tuan, siapa yang jawab? Siapa yang cakap ni? Siapa ingat? Siapa yang cakap Hud ni cuma satu orang lelaki biasa je? Siapa cakap? Pembesar. Terima kasih, pembesar. Kalau tuan-tuan sedar, awal tadi pembesar bercakap dengan Hud. Hud, kami tak percaya. Kau tipu. Kau gila. Oh, Hud jawab balik. Patutnya malaikat turun. Hud jawab balik. Tuan-tuan, setiap kali Hud jawab balik, pembesar tu tak boleh reply. Bila pembesar tak boleh reply, apa pembesar buat? Instead of mereka diskusi dengan Hud, mereka pusing, "Wahai rakyat sekalian, dia ni lelaki biasa sahaja. Dia bukan malaikat." Tuan-tuan, isu malaikat tu Hud jawab dah pun. Tapi oleh sebab mereka tak boleh proceed nak discuss dengan Hud,
Mereka hanya buat kuliah panggil geng sendiri. Mereka buat mesyuarat kabinet, cakap sesama mereka. Tak bincang dengan HUT lah. Mereka brainwash pengikut instead of mereka diskusi dengan HUT. Mereka tak discuss isu dengan HUT. Sebab tadi dah try discuss, 2 hari lepas dah try discuss, 5-6 isu dah discuss dengan HUT. Mereka tak boleh come out dengan good answers. Maka sekarang mereka berpaling, mereka cuma brainwash pengikut sendiri. Apa mereka brainwash? Mereka kata, mahaza illa basyarun mislukum. Guys, rakyat sekalian, kawan-kawan, HUT ini, orang ini, dia cuma satu orang lelaki biasa je pun. Macam kalian. Dia kata dia rasul. Nah. Dia lelaki biasa. Macam kalian. Apa bukti dia lelaki biasa? Ya'kulu mimma ta'kulun minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Bukti mamak ni lelaki biasa. Dia makan daripada benda-benda yang kalian makan. Dia minum daripada benda yang kalian minum. Soalan tuan-tuan. Soalan. Adakah Nabi Hud kata dia lelaki luar biasa? Ada tak? Tak ada. Maksudnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak kita panggil apa istilah kita? Twist lah. Kita cakap A je pun. Tapi masuk kat surat khabar A++. Tuan-tuan, Hud cuma kata dia rasul terima wahyu. Tapi keluar dekat Malaysia kini, adakah Hud seorang malaikat? Kalau dia malaikat, pasti pun dia makan. Kalau dia malaikat, pasti pun dia minum. Tuan-tuan, aku tak pernah mengaku aku malaikat pun. Tapi tuan-tuan, bila media dipegang oleh para pembesar kata, dia manusia biasa, dia makan, dia minum. Mana boleh dia bawa wahyu? Tuan-tuan, dia twist Fakta. apa yang Hud cakap. Kemudian ending dia, wala in ata'tum basharan mislukum innakum idzan la khasirun. Kalaulah kita rakyat Ad ini, kalaulah kalian semua taat kepada satu orang lelaki biasa sama macam kalian, ish, innakum idzan la khasirun. Kalau betul kalian buat macam tu, kalian orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, ayat lah tu para pembesar cakap. Kalau kalian ikut lelaki biasa macam kalian, confirm kalian rugi. Orang para pembesar pun lelaki biasa juga. Korang tak bagi kami ikut lelaki biasa bernama Hud, yang korang suruh kami ikut lelaki biasa bernama menteri, bernama YB, bernama Tok Imam Kampung. Sebab apa? Tuan, ayat tu terlalu lekeh pun. Terlalu lekeh. Tapi tuan, kita faham bahawa kebanyakan para pembesar, sama ada pembesar politik atau pembesar agama, orang anggap mereka bukan lelaki biasa. Tuan-tuan, mentaliti penyembah berhala. Oh, Tok Imam kita bukan lelaki biasa. Tok Imam kita tu, dia bukan lelaki biasa, dia boleh terbang atas langit. Dia tu boleh meresap macam tu lah. Tuan-tuan, superstitious macam tu, selalunya orang buat pada pembesar dan orang buat pada pembesar agama dan pembesar politik. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, ni orang Kedah, semua pakat tahu pasal Raja Bersiung. Tuan-tuan tahu. Orang Melayu nak angkat raja mereka zaman dulu gila-gila punya, bagi tahu kata Raja Bersiung ni ada siung lah apa bagai. Tuan-tuan bagi tahu kata ada kereta terbang lah. Raja ni ada ada daulat dia lah, siapa-siapa berhakal tulah lah apa bagai. Oh, raja ni pula boleh buat tu, raja ni boleh buat ni, which is benda pelik-pelik tersebut. Tuan-tuan, benda tu bukan orang Melayu je buat. Pembesar zaman dulu mereka memang kawal rakyat mereka dengan menyebarkan berita-berita dan cerita-cerita kononnya raja mereka boleh buat benda pelik-pelik. Merong Mahawangsa, raja pertama negeri Kedah, ataupun pengasas Kedah kuno dulu, Merong Mahawangsa. Kononnya dia pernah lawan dengan Garuda. Garuda ni bukan macam filem tu. Garuda dalam Merong Mahawangsa punya buku ni, tuan-tuan, dia Garuda betul Dia minta tolong Jentayu. Jentayu dengan Garuda ni dua burung gergasi. Merong Mahawangsa duduk minta tolong Jentayu lawan dengan Garuda tersebut. Akhirnya Garuda kalah. Kedah betul tubuh. Tuan-tuan, cerita macam tu, cerita ganas macam tu, hari ni tak jumpa lah. Tak nampak pun Garuda burung besar apa bagai. Tapi point dia, cerita dulu itulah. Dan orang percaya, oh, Merong Mahawangsa bukan orang biasa.
Point dia kat sini, Fir'aun. Apa orang tak cakap pasal Fir'aun? Apa rakyat Mesir tak percaya tentang kehebatan Fir'aun? Percaya macam-macam. Mati ke? Point dia kat sini, itu cara orang brainwash. Noh cuma lelaki biasa, Hud lelaki biasa, Muhammad lelaki biasa. Siapa tak biasa? Kami. Kami tak biasa. So ikut kami. Rakyat, orang bawah di brainwash macam tu. Kami tahu. Tanya dekat Hud, ada tak Tuhan masuk dalam badan dia? Tak ada. Aku ada. Tok Imam kita tu, Tuhan masuk dalam badan dia. Ada. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak dengar Tok Imam, tapi Tok Padri tu ada Tuhan masuk dalam badan dia. Kalau Kristian daripada sebut kata Holy Spirit masuk dalam badan lah. Ada. Tuan-tuan tengok kawan-kawan Hindu Buddha kita, ada sahaja tokoh-tokoh tertentu merasak masuk dalam badan Tok Imam mereka. Mereka tak panggil Tok Imam lah, mereka panggil Tok macam-macam kan. Point dia kat sini, kaedah kawal nak tunjuk kata kami orang luar biasa tu ada. Yang biasa cuma ustaz tu ya, Ustaz Hud. Ustaz Hud biasa. Kami luar biasa. Maka orang-orang ni mereka instead of jawab Hud, mereka brainwash pengikut. Haza illa basharun mislukum. Laki ini cuma satu orang laki biasa macam kalian. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Dia makan benda yang kalian makan, dia minum benda yang kalian minum. In ata'tum basharan mislukum. Kalau kalian ikut laki biasa sama macam kalian, innakum idzan la khasirun. Kalian ikut rugi. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa izaman innakum mukhrajun. Kawan-kawan, rakyat sekalian, logik ke? Hud duk bagi tahu kat kalian bahawa kalau kalian mati jadi debu-debu, jadi tulang dah pun, adakah patut dia kata akan dibangkitkan semula? Hayat. Jauh logiknya. Hayat lama tu'adun. Tak logik langsung benda yang Hud janji tersebut. Tuan tengok depa tanya Hud ke? Tak tanya. Tidak. Depa brainwash pengikut. Nabi Hud bagi tahu kata mati akan bangkit semula, ada mahsyar, ada kiamat berbagai. Mereka klaim kata takkan mati jadi tulang debu berbagai. Dia kata bangkit balik. Tak jadi. Hayat. Dia lelaki biasa je pun. Macam mana dia nak bangkitkan balik semua bagai-bagai ni? Tuan-tuan, kebanyakan mereka tak kata Tuhan Hud akan bangkitkan balik. Tapi mereka kata Hud akan bangkitkan balik. Dan konteks itu sama macam mana-mana Rasul lepas tu pun. Kita kata Tuhan yang akan buat, mereka kata kalau Tuhan kau buat, cuba kau buat macam ni. Bukan kita kata buat, kita kata Tuhan yang buat. In hiya illa hayatuna dunya. Guys, kawan-kawan, rakyat sekalian, in hiya illa hayatuna dunya. Hidup kita ni hanya hidup dunia sahaja. Namutu wa nahya. Guys, hidup kita cuma hidup dunia sahaja. Kita mati, lepas tu kita hidup. Kita mati, kita hidup. Hidup kita dunia saja. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kita tak akan bangkit semula. Justru itu, alang-alang sekarang kau kaya, bina bangunan tinggi-tinggi. Sebab apa? Sebab lepas mati ya. Kalau kau nak naik Porsche, naik sekarang. Lepas mati tak sempat. Ada patut ada duit pergi umrah. Ada patut ada duit bina rumah anak yatim. Patut beli Porsche. Sebab kita mati sekali ya. Kita hidup sekali ya. Hidup kita hanya hidup dunia. Kita tak akan bangkit semula. Tuan-tuan, pasal apa hari ni ada orang yang dia mampu pergi Korea tapi dia tak pergi? Apa sebab dia tak pergi? Sebab dia tahu lepas aku mati bukan setakat Korea. Lebih pada Korea aku boleh pergi. Sebab tu ada orang dia tahan harta dia daripada guna pelik-pelik. Pasal apa ada orang makan tak cukup tapi setiap bulan simpan 100. Lepas dia simpan 40 tahun dia pergi haji. Pasal apa ada orang buat? Sebab dia tahu aku buat macam ni, lepas aku mati bukan setakat Allah balas balik, walaupun makan sekarang tak cukup, Allah bagi berganda. Maksudnya tuan-tuan, mentaliti hidup dunia sahaja, orang akan buat 1001 cara untuk dapat dunia. Halal tak halal cerita nombor 40. Yang penting dapat dunia. Brainwash mereka, kita hanya hidup dunia. Strive for your world. Orang Islam tak ajar macam tu. Orang Islam ajar strive for your akhirat. Kita usaha untuk akhirat. Dunia dapat, alhamdulillah. Tak dapat, don't worry, akhirat ada.
Para pembesar bagi kita kata dunia hidup cuma sekali, fokus dunia kau. Namun tu wa nahya wa ma nahnu biba'uthin. Kita mati, kita hidup, kita tak akan dibangkitkan semula whatsoever langsung. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kaziba. Guys, lelaki ini, Hud ini, dia mereka pendustaan terhadap Allah Tuhan. Wa ma nahnu lahu bimu'minin. Kami para pembesar tak percaya dan beriman kepada Muhammad ni. Tuan-tuan, Nabi Hud pesan dekat mereka, jangan mereka tentang Tuhan. Sekarang mereka twist, mereka kata dia yang reka tentang Tuhan. Adakah patut dia kata Tuhan ada satu? Reka. Ada betul Tuhan ramai dia kata satu. Dia reka. Kami para pembesar, kami tak percaya. Tuan-tuan, bila para pembesar duk bagi tahu ke anak buah, kami para pimpinan, para pembesar tak akan beriman kepada orang ini, maksudnya apa? Maksudnya korang pun jangan beriman lah. Kami ada PhD, hampa SPM tak lepas. Kalau kami PhD pun tak beriman dengan dia, takkan kau cuma pencacai tua perangkat najis yang sampah-sampah tu nak beriman dengan dia? Hayat, sangat jauh, tak logik. Tuan, awal tadi mereka discuss dengan Hud, makin jauh mereka hanya brainwash pengikut sendiri. Topik-topik tu mereka tak pernah discuss dengan Hud pun. Topik terakhir hari ini iaitu kemarau Al-Ahqaf. Kemarau di Al-Ahqaf. Seperti mana di Mekah, saya bagi contoh di Mekah. Di Mekah setelah lama Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, maka Nabi Muhammad doa supaya Mekah kena kemarau. Tuan-tuan, pada tahun ke-1, 2, 3, ke-8 ataupun pada tahun ke-9 ataupun ke-10, dakwah Nabi Muhammad dah dakwah 9 tahun. Nabi Muhammad dah dakwah 10 tahun di Mekah. Ingkarnya mereka brainwash pengikut di Mekah, brainwash pengikut bagi apa tentang Muhammad. Nabi Muhammad doa ke Allah, ya Allah, bagilah Mekah kena kemarau. Kena kemarau. Seperti kemarau Yusuf. Bukan kemarau Hud, bukan kemarau Al-Ahqaf, seperti kemarau Yusuf. Allah pun kenakan kemarau dekat Mekah selama setahun. Saya bukan nak cerita pasal kemarau Mekah, tapi saya nak cerita bahawa konsepnya sama. Iaitu Allah setelah dia bercakap, dakwah lisan, Allah akan tunjuk sikit kuasa dia. Istilah saya pakai dalam kelas, Allah jentik sikit. Allah tak terajam terus, Allah cuma jentik sikit. Orang Mekah, Allah hantar kemarau selama setahun untuk orang Mekah zaman Nabi Muhammad. Kalau dalam konteks Nabi Musa AS, Fir'aun Allah jentik sikit dengan hantar kemarau juga. Dengan hantar taufan, dengan hantar serangan katak, dengan hantar serangan kutu, dengan hantar serangan macam-macam lah. Siapa-siapa familiar tentang kisah siapa? Kisah Musa, dia familiar kemarau-kemarau Musa tersebut. Point dia, konsep dia sama. Setiap Nabi, mereka akan cakap lama-lama, cakap dakwah. Bila orang tu ingkar lama, Allah akan tunjuk sedikit kuasa. Dalam konteks kaum Ad, setelah lama Nabi Hud dakwah, Allah tunjuk sedikit kuasa kepada kaum Hud. Allah hantar kemarau yang panjang kepada kaum Hud, kaum Ad ini di Al-Ahqaf. Sekarang saya tanya tuan-tuan, bila kemarau, makanan kurang. Bila makanan kurang, rumah banglo ada 40 juta tu ada guna ke? Tak ada guna. Sport rim ada banyak-banyak tu boleh gigit? Tuan-tuan boleh jual sport rim tu nak buat beli beras? Tak laku. Kau macam tu lah. Ni hak badan duk terajang orang, badan kuat-kuat dulu tu, ada guna bila Allah hantar kemarau. Makanlah protein tu tak berkesan apa langsung dah. Kemarau. Badan hak lembik lah. Saya kau sebut itu. Dekat sini, badan besar gegasi berbagai, tak berguna. Tuan-tuan, waktu kemarau, orang dekat hujung kampung yang badan kecil tu, dia mungkin makan 5 biji kurma dia kenyang. Kita hak badan besar kakao ni 5 biji mana kenyang. Tapi kemarau. Sekarang tuan-tuan, sewaktu kemarau di Al-Ahqaf, Nabi Hud berberitahu kata, wahai kaum, kemarau ni Allah jentik sikit. Korang taubat, Allah terima. Kemarau tamat. Maka tuan-tuan, di kemarau Al-Ahqaf ini, ya kaum, Nabi Hud cakap, ni waktu kemarau, Nabi Hud cakap, istaghfiru rabbakum. Guys, kemarau dah datang ni. Allah bagi tahu kat aku bahawa korang minta ampun daripada Tuhan kalian. Summa tubu ilaih. Kalian taubat kepada Allah. Minta ampun, taubat kepada Allah.
Kalau kalian minta ampun dan taubat kepada Allah, yursilas sama alaikum midrara. Allah akan hantar hujan lebat mencurah-curah kepada kalian. Wa yazdikum quwwatan ila quwwatikum. Lepas tu badan kalian sekarang rasa lemah kan? Tuhan hantar hujan lebat mencurah-curah, which is kemarau tamat. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Tuhan akan tambah kuat atas kuat kalian sedia ada. Hak sekarang lembek-lembek semua otot-otot tu, hujan turun, Tuhan bagi berketul balik. Bukan setakat Tuhan bagi berketul balik, Tuhan tambah pula. Sebab dulu kalian ingkar, sekarang kalian beriman. Please, taubat. Please, minta ampun. Hujan akan turun, kemarau akan tamat. Tuhan akan kembalikan kekuatan. Bahkan Tuhan tambah kekuatan. Wala tawallau mujrimin. Please, lama sangat dah ni. Dan Tuhan sekarang baru tunjuk sikit kuasa dia. Baru Tuhan jentik sikit. Please, wala tatawallau mujrimin. Please, kali ni janganlah berpaling daripada mesej ini sebagai mujrim, para penjenayah. Kalian dah buat jenayah 4 tu lama dah. Dakwah cakap slow-slow elok ni lama dah. Sekarang Allah jentik. Please, janganlah waktu Allah tunjuk kuasa dia sikit, Allah jentik dah pun. Kalian nak buat degil juga, kalian nak berpaling juga. Please, jangan. Qalu, maka kaum-kaum dia, terutama sekali para pengusaha tu pun jawab, Yahud. Apa dia jawab? Kita bincang topik kedua. Kemarau Hud. Terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian sebentar tadi. Alhamdulillah, perkongsian tadi adalah insentif percuma hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Jadi, sekiranya tuan-puan ingin turut sama menyumbang, maka sumbangan tuan-puan boleh disalurkan melalui akaun bank yang tertera. Terima kasih. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahu Akbar, 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 Allah.